Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 1. Jadi bersama saya lagi pada minggu ini untuk subjek sains, iaitu pada hari minggu ini kita akan belajar mengenai topik guna deria sepenuhnya. Jadi untuk topik ini, cikgu minta kamu buka buku teks kamu pada muka surat 37 sambil kamu menonton video pembelajaran ini. Untuk topik hari ini, kita akan capai objektif pembelajaran, iaitu yang pertama, murid dapat menyatakan deria yang digunakan bagi situasi yang berbeza. Yang kedua, murid dapat menyatakan alat bantu sekiranya deria tidak berfungsi dengan baik. Okey, sama-sama kita semak buku teks kita sambil menonton video ini, iaitu pada muka surat 37 hingga muka surat 40. Jadi cikgu minta kamu ada buku teks kamu di sebelah untuk kamu rujuk sekali sambil kamu menonton video ini. Baik, kalau kita lihat pada muka surat 37, okey, kita dapat lihat tajuk gunakan deria sepenuhnya. Okey, kat situ ada gambar. Gambar apa kita tengok kita baca sama-sama. Bekalan elektrik terputus. Linda tidak dapat melihat di dalam gelap. Dekat situ dia bagi tahu. Bekalan elektrik rumah Linda terputus dan Linda tidak dapat melihat di dalam gelap. Jadi dekat situ Linda akan menggunakan deria dia sepenuhnya. Dia akan gunakan deria dia. Okey, deria apa yang kita boleh gunakan ketika berada di dalam gelap, iaitu Linda boleh menggunakan deria sentuhan. Okey. Namun begitu, dia masih boleh menggunakan deria sentuhan untuk mencari lampu suluh. Jadi waktu gelap, kita tak boleh gunakan deria penglihatan. Jadi apa yang kita boleh gunakan, iaitu kita maksimalkan penggunaan deria kita, iaitu kita menggunakan deria sentuhan. Rasa sampailah kita dapat menyentuh lampu suluh. Dekat situ baru kita ambil lampu suluh dan menyalakan lampu suluh. Okey? Apa cikgu bagi tahu? Mengapakah Linda tidak menggunakan deria lain untuk mencari lampu suluh? Takkanlah kita nak gunakan deria pendengaran. Sebab lampu suluh tidak mengeluarkan bunyi. Lagi satu, kalau kita nak guna deria penglihatan, tak boleh juga untuk cari lampu suluh. Sebab lampu suluh tak menyala waktu tu. Jadi dia tak nampak juga. Kemudian deria rasa. Takkan nak cari lampu suluh menggunakan lidah. Tak boleh. Jadi apa yang kita boleh gunakan, iaitu gunakan deria sentuhan kita. Jadi kita kan biasa pegang lampu suluh. Jadi kita tahu bentuk lampu suluh tu macam mana. Jadi kita pun sentuh barang yang ada dalam bilik dan kita yang ni macam lampu suluh. Jadi kita pun dapat kenal pasti barang tersebut ialah lampu suluh. Macam itu juga dengan situasi Linda. Okey, bagaimanakah Linda mengetahui objek yang disentuh ialah lampu suluh? Jadi macam mana dia boleh tahu? Sekarang cikgu nak awak pejamkan mata awak. Contohlah awak sekarang ni dalam keadaan yang sama dengan Linda, iaitu berada di dalam gelap. Pejamkan mata dan angkat tangan awak. Okey, cuba awak sentuh buku teks tu. Okey. Rasa dia macam mana? Jadi waktu awak pejam mata tu, awak pegang, awak dapat kenal pasti, yang ni buku teks, betul tak? Sama juga dengan situasi Linda. Linda dah biasa pegang lampu suluh. Jadi dia tahu bentuk lampu suluh tu macam mana. Rasa dia macam mana? Rasa dia macam plastik. Sentuh dia macam plastik. Lepas tu ada tempat on off. Jadi dekat situ Linda boleh kenal yang itu adalah objek lampu suluh. Okey? Jadi
Apa seterusnya? Iaitu kita tengok apabila sesuatu deria tidak berfungsi. Ini muka surat 39 Okey, awak boleh tengok muka surat 39. Okey. Tak silap cikgu lah, cikgu pun tak apa ingat. Tapi cikgu rasa dia dalam muka surat 30 lebih lah macam tu Selepas 37 tu. Baik, apabila sesuatu deria tidak berfungsi dengan baik, kamu masih boleh menggunakan deria yang lain untuk memerhati. Jadi kalaulah awak punya contohlah, okey, awak punya deria deria mata deria mata tu tak berfungsi sebabkan tak ada cahaya macam tadilah, macam lampu rumah tiada bekalan elektrik. Jadi awak boleh lagi gunakan deria yang lain untuk memerhati. Awak rasa benda-benda yang lain yang ada di dalam dalam bilik awak tu. Dan juga contoh lain, kalaulah contoh orang macam orang buta ataupun penglihatan dia kurang jelas dekat situ, dia akan gunakan deria yang lain, iaitu gunakan deria sentuhan juga untuk memerhati ke mana dia nak berjalan tu selamat ke tidak. Iaitu digunakan tongkat dia kan. Jadi dia ada tongkat, dia pegang tongkat tu, jadi dia tak nak, mata dia tak nampak. Mata dia pejam macam tu. Ataupun dia memang buka mata tapi mata dia tak boleh nampak. Jadi apa dia gunakan tongkat tu untuk apa? Untuk memerhati jalan yang dia lalu tu selamat ataupun tidak. Dia ketuk-ketuk-ketuk. Okey. Dia jalan dia ke kiri ke kanan untuk dia tahu jalan yang dia nak lalu tu kan. Jadi dia akan rasa, oh, ni dah tak ada jalan ni. Mungkin ada longkang sebab tongkat dia boleh terjatuh dalam. Jadi dia pun pusingkan badan dia. Okey. Dia tahu kat situ berbahaya untuk dia jalan. Okey. Jadi ada alat-alat bantu yang lain untuk kita ataupun deria kita tak dapat berfungsi dengan baik, iaitu alat bantu seperti cermin mata. Okey, cermin mata ialah alat bantu yang digunakan untuk melihat apabila mata tidak dapat melihat dengan jelas. Okey, yang mana orang yang rabun ataupun mata dia kurang nampak, okey, jadi dia akan menggunakan cermin mata untuk nampak lebih jelas. Okey, yang seterusnya ialah alat bantu pendengaran. Okey, alat bantu pendengaran dapat membantu deria pendengaran yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Okey, dia ada telinga. Okey, dia ada telinga, cuma pendengaran dia, gegendang telinga dia agak kurang. Okey, maksudnya dia macam kita biasa dengar macam tu, tapi dia volume dia kurang sikit. Macam slow. Padahal kita dah cakap biasa, tapi telinga dia mendengar benda tu perlahan. Jadi apa yang dia boleh buat ialah dia boleh gunakan alat bantu pendengaran. Kat situ dia akan boleh naikkan volume pendengaran dia. Okey. Baik. Cukup sampai situ. Jadi sama-sama kita ingat semula, okey, bahagian tubuh manusia dan deria, okey, iaitu yang pertama mata. Okey, mata ialah deria penglihatan. Telinga ialah deria pendengaran. Lidah iaitu deria rasa. Hidung iaitu untuk deria bau. Kulit untuk deria sentuhan. Okey. Deria dapat digunakan untuk mengenal pasti dan mengelas objek. Okey. Kita pakai deria, ingat tak yang minggu lepas kita pakai deria penglihatan, tengok, oh benda ni bulat, oh benda ni bujur. Ingat tak apple dengan oren, dia kelaskan sebagai buah yang berbentuk bulat. Lagi satu apa tu, cikgu pun tak berapa ingat. Dia kelaskan buah tu dalam bentuk bujur. Kemudian dia kelaskan pula buah tu kepada rasa dia. Rasa manis dengan rasa masam. Okey? Iaitu dia menggunakan
penglihatan. Okey. Baik, cermin mata ialah alat bantu yang dapat membantu deria penglihatan yang tidak berfungsi dengan baik. Okey, ada dua jenis alat bantu yang tadi kita belajar, iaitu cermin mata dan juga alat bantu pendengaran. Baik, untuk tugasan minggu ini, cikgu minta kamu buka buku aktiviti kamu. Okey. Cikgu minta kamu lengkapkan tugasan dalam buku aktiviti pada muka surat 27. Okey, muka surat 27. Gunakan deria sepenuhnya. Warnakan kotak deria yang boleh digunakan dalam situasi yang berikut. Situasi yang pertama dia gelap. Gelap ni nak pakai deria apa? Deria sentuhan. Okey. Yang kedua, situasi kedua, saya tidak boleh menghidu makanan ini kerana selesema. Dia selesema. Jadi deria yang digunakan, nak guna apa lagi? Pakai deria rasa. Okey. Baik, seterusnya, kemudian lengkapkan pula tugasan dalam buku aktiviti muka surat 28. Okey, alat bantu. Dia cakap apa kat sini? Alia tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Ibunya, Puan Fatimah, membawa Alia berjumpa dengan doktor mata. Bagaimanakah keadaan mata anak saya, doktor? Ibu dia tanya dekat doktor. Okey. Jadi apa kat sini? Soalan yang pertama kita nak kena jawab. Okey. Apakah masalah yang dihadapi oleh Alia? Dekat sini atas ni ada jawapan. Alia tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Salinnya itu. Okey, yang kedua apa pula? Soalan dia, apakah deria yang tidak berfungsi dengan baik pada Alia? Iaitu deria apa? Deria apa? Deria penglihatan. Okey. Yang ketiga, apakah alat yang dapat membantu mengatasi masalah Alia? Macam mana dia nak tengok balik dengan jelas? Gunakan apa? Dengan menggunakan lantah pembesar? Bukan. Dengan gunakan alat yang dapat membantu mengatasi masalah Alia ialah cermin. Tulis kat sini. Cermin mata. Okey? Jadi, cikgu minta kamu lengkapkan tugasan dalam buku aktiviti muka surat 27 dan 28. Jangan lupa untuk tulis tarikh dan hari. Okey? Kemudian setelah kamu selesai dua muka surat tersebut, snap gambar tugasan yang telah siap dan hantar menggunakan Google Form yang disediakan. Sampai sini saja untuk minggu ini. Semoga kita jumpa lagi dan semoga bermanfaat apa yang kita belajar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.